Assalamualaikum semua. Sekarang kami ada berada di pokok. Bukan pokok. Kami berada di getah. kebun getah di Lumut. Okay, so ini ada kebun getah yang berumur lebih kurang 6 tahun. So kita boleh nampak kat sini. Itu ada bos kita. Itu ada bos kita kat belakang. Yes. Yeah. So ada lebih kurang berapa 8, 9, 10 line. Dan satu line tu ada lebih kurang 12 pokok katnya. Lebih kurang macam tu. So korang Oke, korang pernah dengar tentang sejarah pokok getah ni di Malaysia? Oke, dok, terangkan. Terangkan. Yang saya dengar dia dari Brazil. Pokok getah ni kalau korang nak tahu, dia first dibawa dari Brazil, bawa ke negara kita pada tahun 1877. Dan pokok getah yang pertama masih lagi ada dekat negeri Perak, iaitu di Kuala Kangsar. Yang bernilai, katanya pokok yang pertama tu bernilai lebih kurang jutaan ringgit katanya. Bernilai sejarah lah. So korang pernah tengok tak? Kita semua boleh jadi jutawan. Pokok getah. So sebenarnya harga getah ni sekarang dah turun dah, dah rendah. Kalau dulu harganya tinggi. Okey. Sini. Mulai dari sini. Mana? Dah muka aku. Okey. Okey. Sini. Okay. Satu. Baik. Torehan dia turun. Dia punya alur senang je. Dia separuh pokok ni je. So di sini dia akan jatuh. So, dia akan turun. Kita akan buat satu jalan highway dia. Pap, jatuh terus. Sini. Yes, itu je, senang. Alright, so pokok ni lebih kurang 20 tahun katanya kita boleh toreh daripada sini contohnya. Okey, so nanti dia akan turun ke bawah. Cara dia senang, cara dia. Nanti sebelum ada getah putih ni, kita akan mulai di sini, hujung sini. Mata. Hujung sini. Okay. Kita akan lukakan dulu di sikit, dia, korek sikit. and then kita akan tarik lanjut dia. Dalam nipis je. Kalau tebal dia cepat habis 1, pokok nanti. 2 mm. Cepat habis pokok. Betul lah tu. Kalau tebal nanti pokok cepat habis. So dalam kedalaman dia pun kita kena kontrol lah. Kat situ supaya pokok tak cedera. Susah tu itu je tu. Dan actually kalau kita nak menoreh ni, sebaik-baiknya adalah pada waktu pagi lah, waktu sejuk. Sebab dia punya getah tidak mengembang. I can't believe what we're seeing! What just happened? Betul lah. Tak tahu betul ke tak? Kita tanya bos lah. Kita tanya bos. Kenapa kita ni Cikgu Basri, pemilik kebun kita ni. So, kenapa kita kena pagi-pagi baru kena noreh ni? Namanya pagi-pagi ni orang rajin lah. Early bird catch the worm. Jadi pokok getah ni dia jenis sebelum matahari terbit kita kena noreh tu. Dia lagi awal pagi lagi baik. Ada yang menoreh pukul 1. Dia mulai pukul 4 pagi ya? 4 pagi. Cina lah pagi. Itulah matanya sepet. So kalau kita menoreh waktu siang, getah tak ada ke atau kurang? Kurang. Peneroka generasi kedua. Kalau tadi pemilik Cikgu Basri, ni anak dia, Cikgu Afdal. Okey. Nak interview Cikgu Afdal pula. Cepat buat kerja kau sebagai pemberita. Oke Cikgu, apa perasaan anda jika menoreh pagi-pagi ini? Segar? Segar lah. Oi, aku cakap sabar tu. Aku soal lain nak tanya dia tadi. Apa tadi? Kita nak tanya dia. Lepas kita dah menoreh, lepas dah toreh, apa next step dia? Biasanya kita orang akan Sekejap, sebelum tu lah. Macam mana kita toreh tu, tunjuk sikit real ni. Mana pokok dia tadi? So step dia biasanya Okey. terus kita hiris dulu pokok ni sikit dulu. Bagi dia luka sikit. Tu getah putih-putih tu. Lepas tu rapatkan pisau getah ni dengan pokok. Dan kita akan toreh sikit je. Kalau boleh hiris ni supaya nampak? Dia tak putus. Ini pro lah ni, dia tak putus ni. Mana? Kalau mato tu dia tersangkut dah. Lepas tu kita akan turun. Inilah mata pencarian kita. Masuk ke dalam bekas. Okey, alright, Chun. So kita kena habis. Ini dibancuh. Okey, next step apa? Kita akan bancuh acid Kita akan bancuh acid. So lepas dia bancuh acid, so biasanya kita dah akan pastikan
getah ni sampai dia dah habis turun dulu baru kita akan letak acid. Oh, dia biasa berapa jam dia nak turun? Tak pasti Sejam berapa kan? Sekejap je lah. Sekejap je. Cuma macam kalau tengah hari dah pukul 10 tu dah matahari dah tegak kan. Pukul 10 So, tu. biasanya getah dah kering. Getah kering. Okey, getah pun pandai kering kan? Bukan hati je kering. Okey. Lepas tu, bila dalam pukul 10 tu, kita pun letakkan cuka getah. Tapi sekarang ni dia tak pakai sugar getah sebab tak pasti pakai apa tapi dia bukan nak cakap acid, dia bukan acid. Dia tak menyakitkan. Tapi dia macam satu benda baru, dia macam kena bancuh. Lepas tu tuang. Okey, lepas tu kita bancuh. Benda baru tu nanti kita check apa benda formulation dia. Kemudian kita akan tuang dalam kita punya getah yang kita kumpul tadi. Kenapa kita perlu tuang dalam getah ni? Supaya dia nak beku kan. Sebab nak beku kan. kita jual dalam bentuk scrap. Pepejal. Betul lah. Kita jual dalam bentuk pepejal. Okay. So Okey. nanti dia akan jadi macam pau. Dia akan jadi macam pau. Okey, sebab kalau dia dalam bentuk cecair mungkin susah lah kita nak angkut dan sebagainya. So kita bekukan dia, kemudian dah keras kita simpan dan biasanya dalam seminggu macam tu. Ikut kepada keluasan getah lah. Kalau kebunnya tak besar sangat, so dalam seminggu macam tu baru kita pergi jual. Berapa harga dia dah? Untuk setakat ni, untuk yang baru-baru ni, Penat. sekilo dalam kalau orang biasa ambil kasar RM1.50. Itu pun paling mahal setakat ni. Kilo paling mahal RM1.50. So sehari kita dapat berapa kilo ni daripada pokok kita yang 80 pokok ni. Bukan, berapa tadi? 800 Sampai saya 800. Mungkin dalam 150 Satu lebih tadi, Mat. 150. So biasa sehari dapat lebih kurang berapa? Sehari. So getah ni getah baru. So makin hari dia makin banyak. Ni kita baru dah masih bergetah tu orang panggil masih bergetah. Tadi kau tahu tak kenapa? Perawan atau janda? Perawan atau janda. Kita cakap macam kalau muda tu muda bergetah. Macam ni lah nampak bergetah. Ni. Bergetah. Kalau tua tak ada getahnya. Hari untuk setakat ni yang dah makin lama makin baik lah. So sehari boleh dapat. Paling banyak kita dah dapat sehari 25 kilo. Okey. 25 kilo. 25 kilo kalau kita kira by hari kali dengan RM1.50. Berapa RM1.50 RM3. RM3 kali 24. 20 kali 3 RM60 dalam RM80 kot. Lebih kurang sehari je boleh dapat. Ya ke? Bukan Salah pula. Okey, cikgu matematik. Macam mana? 30 lebih. 30 lebih. Anggaran saya Apa kira? Oi. Suka-suka yang mengira. Tapi salah, nampak hebat tadi. Kau betul kan? Kau tengok budak PJ kan dia tak tahu pun salah ke betul. Dia okey je. Berlatih dia pandai je. Begini dalam 80. Saya maafkan saya. Maklumlah kita kan cikgu kimia. Apa lagi kita nak tanya kepada pengusaha kebun kita ni? So next kita bagi cari torih pokok. Kita next kita suruh cari torih pokek dia kata. Ni. Pokok besar. Okey. Penat. So sebenarnya berbudi kepada tanah ni kita tak akan pernah rugi lah. Orang tua-tua dulu, orang lama memang akan berbudi kepada tanah, akan buka tanah. Kalau zaman dulu kita rajin, kita akan berjaya. Kalau kita malas tak ada apa. Kalau kita rajin, kita buka tanah, ni tanah tu akan jadi hak kita lah. Kita akan bercocok tanam dan kemudian kita boleh wariskan kepada Dulu anak-anak lah, kita. sekarang susah cari tanah. Bolehlah dapat tanah perkuburan sendiri nanti. Sudah mati. Ada. Okey, so sekarang ni kita tengok amatur anak Agus. Hai, sabar. Kita tengok Nuk ni, beza Nuk dengan ni tadi Okay. Alamak. Tu okey tu. Tengok muka dia sikit. Muka bangga. First time guys. Bukan saya orang bandar, tapi itulah taulah di keke tu. Apa sih motore konkret. Banyak cakap lah kita punya ni. Titisan susu tu yang kita mau. Susu getah. Bukan seseorang lah, seseorang tak boleh minum. Kan bahaya. Jangan. Itu baby je minum. Dangerous. Kalau kau minum kau jadi anak dia. Okey, ada lagi ke kita nak cakap apa ni? Ni. Alhamdulillah, keluar. Dia masih bergetah. Ni sedikit sebanyak keluasan dia. Ding. Ini orang manja je.
Kalau sifu-sifu tak pakai pun orang sana tu tak ada. Tu kita ada benda ni. Benda ni apa benda ni nama dia ni? Dia bukannya tempat penahan keselamatan ke apa kat situ? Bukan macam main rugby tu guys. Bukan macam main rugby kita tutup kita punya bebet. Bukan, ni benda lain. So ni berasap-asap tau. Bukan juga kemenyan. Tapi dia adalah satu benda yang kita panggil sebagai ubat nyamuk lah. Ubat nyamuk. Aduh lah. Racun nyamuk. Racun nyamuk. Aduh lah gemuk tu. Nyamuk tu guys. Kenapa kita panggil ubat nyamuk Sebab sedangkan kita nak bunuh dia. Okey, kenapa? Tak ada jawapan. Ni mungkin kita dah boleh tamatkan sesi kita. Sebelum tu kita pergi jumpa owner kepada tanah ni. Kita nak tanya dia nasihat dia kepada orang-orang muda ni. Jom. Interviewer. Let's go guys. Hati-hati Okay, kita jumpa dengan last sebelum kita penutup ni. Kita nak dengar nasihat sekilas daripada Cikgu Basri kita untuk anak-anak muda. Untuk anak-anak muda. Nasihat untuk anak muda. Bakal cikgu mungkin diurusi Cikgu Basri juga. Cikgu dah berapa tahun dah bertugas sebagai cikgu? 28 tahun. Kalau remaja pun dia dah jadi dewasa. Okay, mungkin sedikit nasihat nasihat kepada anak muda ni bakal cikgu diurusi. Nasihat tu sementara kita belajar rajin. Belajarlah betul-betul. Okay? Supaya nanti boleh jadi seorang guru yang betul-betul dedikasi, yang kaya dengan ilmu. Kan? Veterannya. Ada yang hebat-hebat mungkin ada di UPSI tu ada terlibat dengan apa? Macam Dr. Sofi, kimia ke apa kan? Tolong kaji apa kegunaan lain untuk getah ni. Supaya dia dapat membantu pekebun getah. Supaya benda ni permintaan dia tinggi, harga dia naik. Betul. Sebab kita kena bagi benefit balik lah kepada society kan. Betul. So sekarang ni isu orang kata pelajar malas lah, pelajar cikgu-cikgu komplain kerja ni penat lah, apa benda semua. Apa ada komen cikgu tak? Kenapa? Sebenarnya masalah di pelajar ke masalah di cikgu tu sendiri? Sebenarnya tak ada masalah. Tak ada masalah Sebenarnya kita dalam keadaan PKP sekarang ni, mungkin orang baru nampak betapa berharganya kerja tu. Sebab ramai orang kena buang kerja. Jadi kita yang ada kerja ni bersyukurlah dan buatlah kerja betul-betul. Dengan hati. Dengan bidang kita lah. Pendidikan kita buat kan. Kalau menuai getah, buat menuai getah elok. Betul tu, apa je kita buat yang terbaik. Bersungguh-sungguh. Betul. Okey. Terima kasih banyak cikgu. Okay guys. Setakat di situ je kami punya pengisian tentang pokok getah tahun bila dia ada and kebun-kebun comel kita ni. So, untuk penambahan tiada. Pengalaman pertama kita menuri getah dan kita tengok sendiri macam mana hidup sebagai seorang penuri getah tu bukannya mudah. Nilai getah tu dia semakin menurun menaik. Mungkin sikit nasihat lah kepada adik-adik yang tengah bakal menjadi cikgu daripada cikgu senior. Kalau jadi cikgu, pertama jangan fikir kehidupan mewah. Hidup pas jangan berhutang. Guna apa yang ada. Betul tak kan? Betul. Guna apa yang ada. Rare tu nasihat tu. Betul. Gunakan apa yang ada. Jangan fikir keselesaan, fikirkan keperluan sahaja. Untuk murid. Untuk murid, kalau degil sangat. Ya, maknanya tadi yang nasihat Cikgu Timah tu untuk supaya cikgu ni boleh fokus pada kerja dia lah, bukan nak sibuk fikir hutang lah, nak cari duit sana, cari duit sini. Tak payah, fikir apa yang kamu rasa keperluan, bukan untuk keselesaan. Sebab kamu adalah orang baru yang tak ada serba-serbi. Kalau kamu seorang kaya, bukan kata kamu tu, kata bapak kamu. Ingat ayat tu. Jangan berbangga dengan harta orang, berbangga dengan harta sendiri. Usaha sendiri, cari sendiri. Jadilah cikgu yang ada jati diri, ya, ya? Jati diri. Masuk kelas pertama, ingat. Kalau orang pekerjaan lain ada rasuah, guru pun ada rasuah, terutama dari segi masa. Setiap lepas mengajar, pastikan minta maaf dengan murid. Satu, kalau kita terlewat. Kalau satu, kita bermalas-malas. Kita tak bersedia dengan dia. Hak dia juga kan? Hak murid tu ya?
Dan jangan kedekutlah dengan murid. Terutama kalau murid susah, kita bagi panduan kat dia macam mana kamu nak berjaya, macam mana kamu nak berubah masa depan. Kalau ayat bapa Cikgu Timah, kalau aku berjaya sampai diploma, kamu mesti berjaya sampai ijazah. Kalau ayah kamu dah ada ijazah, kamu mesti lebih lagi daripada ayah kamu. Sebab kamu adalah merubah masa depan keluarga dan generasi kamu. Sekian, terima kasih. Alright, terima Dah kasih. macam nak gaduh. Macam nak gaduh. Okay guys, itu saja konten kami untuk kali ini. Jangan lupa. Subscribe, tekan lonceng and share. Yes. Bye-bye. Assalamualaikum.